أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم وإلى آله الطاهرين وأصحاب الكرام وإلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan belas kasihnya dipermudahkan kita untuk solat berjemaah di sini, di mana diazankan solat, dan dapat lagi bersama-sama dengan mutiara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kepada kita, penerang jalan kita kepada Allah dan penenang pendamai kepada hati kita yang kadang-kadang seringkali ditimpa keluh kesah, kegelisahan dalam menghadapi kehidupan yang penuh pancaroba ini. Maka dengan hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka, melapangkan fikiran kita, mendamaikan jiwa kita supaya kita dapat ketenangan menghadapi hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Hadis 274. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala la yazlimul mu'mina hasanatan. Inna Allah Ta'ala la yazlimul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta afda ilal akhirati lam takul lahu hasanatun yu'ta laha khaira. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang yang beriman yang membuat satu kebaikan. Maknanya Allah Ta'ala tidak beri pahala kepada mana-mana orang beriman yang buat kebaikan. Ataupun maknanya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang beriman. Allah Ta'ala tak menyia-nyiakan orang yang beriman yang buat mana-mana perkara ataupun amalan yang baik. Setiap amalan baik yang orang beriman buat, pasti Allah Ta'ala ganjarkan. Berbeza dengan orang kafir. Orang beriman bila buat kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan beri ganjaran dunia dan akhirat. Yu'ta 'alaiha fid dunya, Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahalanya di dunia ataupun balasan baik
Allah Ta'ala beri di atas amalan baiknya. Allah Ta'ala tunaikan, Allah Ta'ala beri balas atas amalan baiknya di dunia lagi. Tapi bukan balasan setimpal. Mana-mana amalan baik orang beriman buat dekat dunia, Allah Ta'ala balas, tapi bukan balasan setimpal. Bukan balasan, cuma kurnia sahaja. Balasan Allah Ta'ala tangguh di akhirat. Sebab dunia ni bukan tempat sesuai untuk dibalas amalan baik. Kalau Allah Ta'ala balas amalan baik, nescaya dunia ni tak padat, tak cukup ruang untuk diberi balasan amalan baik. Betul tak? Betul tak? Bayangkan satu orang yang masuk pasar, Allah Ta'ala beri 2 juta pahala. Masuk pasar baca doa pasar lah. Tak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut bi yadihi khairu wa ala kulli syai'in qadir. Dapat 2 juta pahala. Satu orang. Kalau 2 orang 4 juta. 10 orang 100. Kalau 1000 kat muka bumi ni berapa orang Islam? Bilion. Bayangkan satu saat, 1 jam tu atau 1 minit berapa ribu orang Islam ucap doa pasar tu. Berapa bilion Allah Ta'ala beri untuk 1 minit, 1 jam. 1 bilion tu kalau kita letak di padang bola, penuh padang bola. Duit RM50. Baru 1 bilion. Itu padang bola. Itu untuk 1 minit, 2 minit, 3 minit, 1 jam. Memang dunia bukan tempat untuk Allah Ta'ala beri ganjaran pahala atas amalan baik. Allah Ta'ala beri hanya dipanggil apa? Pendahuluan sahaja, ataupun dipanggil muqaddimah, ataupun bunga-bunga balasan baik. Bunga-bunga sajalah, bukan balasan sebenar. Yang sebenar Nuh di akhirat. Itu untung orang beriman. Jadi apa sahaja yang kita dapat di muka bumi kat dunia ni berupa kebaikan, murah rezeki, panjang umur, sihat, itu hanya kurniaan balasan baik atas amalan baik kita. Kurnia saja. Ataupun bunga-bunga balasan baik yang sebenar di akhirat. Kalau kita tengok filem kat trial tak? Bukan cerita sebenar. Ya, betul? Trial ke? Trailer pula. Trailer. Bukan thriller tu seram pula. Trailer. Maknanya gazet tau. Mana cerita sekat-sekat. Bukan sebenar, cerita sebenar panjang 2 jam. Trailer hanya 2 minit. Begitulah gambaran keadaan Allah Ta'ala balas kat dunia ni hanya trailer saja. Yang sebenar balasan akhirat. Tempat yang luar, tempat yang sesuai untuk dibalas amalan baik yang dibuat di dunia. Wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Barulah Allah Ta'ala ganjarkan balasan sebenar di akhirat. Dunia yu'ta, diberi anugerah saja, kurnia saja, bukan balasan. Bukan balasan. Kurnia saja. Allah Ta'ala beri kurnia sajalah. Hadiah, bonus. Lebih kurang begitulah. Bukan balasan sebenar. Balasan sebenar di akhirat baru betul. Wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan Allah Ta'ala ganjarkan balasan sebenar kepada amalan baik yang dibuat orang yang beriman di akhirat. Allah Ta'ala akan balas kepadanya sama ada diberi pahala yang sebenar ataupun diangkat darjat dalam syurga, diberi kelebihan-kelebihan yang begitu banyak dalam syurga, terpulang pada Allah. Ikut balasan yang Allah Ta'ala mahulah. Balasan yang sebenar Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya yang beriman. Maknanya jangan pusing. Mana-mana amalan baik kita buat walaupun kecil, pasti 2 balasan dapat. Pertama di dunia hanya bayangan,
Yang kedua, yang sebenar, akhirat. Tak kisah. Asal amalan baik, walaupun kecil, walaupun senyuman. Senyum pada kawan-kawan. Senyum pada manusia, walaupun orang kafir. Boleh pahala. Dan diberi ganjaran yang sebenar akhirat. Dunia bayangan sahaja. Mungkin dengan sebab kita senyum, Allah Ta'ala beri kita luas rezeki, sihat tubuh badan, panjang umur. Itu pula pada Allah nak beri anugerah, kurnianya, yang sesuai untuk kita. Allah Ta'ala bijak, akan beri apa yang kita memerlukan. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, orang yang tidak beriman, fayu'ta bihasanatihi fid dunya. Fayut'amu, bukan yu'ta, yut'amu, diberi makan. Diberi makan dengan kebaikan-kebaikannya, tu orang kafir lah, yang dibuat di dunia. Jadi mana-mana orang kafir yang buat baik di dunia, tak kira siapa dia lah, komunisme ke, pluralisme ke, apalagi ateisme ke, yang kafir lah, Yahudi ke, Kristian ke, Majusi, Hindu, Buddha, yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW, itulah kafir. Jika mereka buat baik di dunia, sama ada buat baik kecil ataupun besar, tak kira lah mana-mana kebaikan yang mereka buat. Contohnya sedekah, silaturahim, khidmat masyarakat, tolong orang, bantu janda, bantu anak yatim. Ramai pemain bola yang terkemuka beri 1 juta, 2 juta kepada anak yatim, kepada kebadan kebajikan anak yatim. Orang kafir bantu orang susah, maka diberi balasan sempurna. Allah Ta'ala beri balasan sempurna yang setimpal. Bukan akhirat, dunia. Akhirat tak ada. Dunia Allah Ta'ala beri balasan kepada mereka yang orang kafir ni buat amalan baik, sempurna balasan tu. Mana kalau buat amalan 100, dibayar 100. Buat amalan 1000 amalan baik, dibayar 1000. Gitulah contoh, diberi balasan setimpal dengan amalan baik yang dibuat. Apa tu balasan tu? Mana baik luas rezeki. Kita dengar Cina-Cina kaya raya. Di Malaysia ni yang pegang genting highlight siapa dia? Pukok-kok. Okey. Pukok-kok kamu. Bunyi kok-kok gitu. Dia kaya, orang kaya, orang yang paling kaya di Malaysia, Cina. Kemungkinan dia banyak bantu orang miskin, derma sana sini, Allah Ta'ala beri balasan setimpal atas kebaikannya yang dibuat di dunia. Murah rezeki, kaya raya, sihat tubuh badan, panjang umur, anak ramai, tak sakit. Itu balasan-balasan atas amalan baik yang dibuat di dunia. Azab tak? Allah Ta'ala tak beri azab walaupun mereka minum arak, judi, zina. Allah Ta'ala tidak balasan setimpal azab kat dunia. Azab tak setimpal. Dosa tak setimpal Allah Ta'ala azab kat dunia. Dosa Allah Ta'ala azab setimpal, balas setimpal di akhirat. Dunia tak, bukan tempat balas setimpal. Jadi kalau tengok orang kafir tu jarang kena azab. Kebanyakan orang Islam lah tak kena sebelah, kena katok di Rahia, kena bunuh di Yaman, kena bom dan sebagainya di Palestin, di Mogadishu, Somalia, orang Islam. Di India, Allahu Akbar. Orang Islam banyak kena, orang kafir elak. Senang lena. Ya, sebab Allah Ta'ala tangguh azab mereka di akhirat. Setimpal Allah Ta'ala balas dengan balasan yang sempurna di akhirat. Kat dunia Allah Ta'ala balas atas amalan baiknya sempurna di dunia. Mana kata bila mereka mati di akhirat, mereka mati masuk akhirat, tidak ada kebaikan pun yang mereka bawa untuk dibalas. Semuanya telah dibalas di dunia. Buat sejuta amalan baik, sejuta tu dibalas kat dunia. Dia akan disimpan untuk dibawa akhirat, untuk dibalas di akhirat. Hanya dosa-dosa mereka akan dibalas timpal di akhirat. Hatta afta ilal akhirati lam takul lahu hasanatun yu'ta laha khaira.
Sehinggalah mereka tiba di hari akhirat. Mana mereka bila sampai ke akhirat, tidak ada satu pun amalan baiknya yang akan dibalas di sana. Semua amalan baiknya sudah dibalas di dunia lagi. Ditunaikan balasan setimpal amalan baiknya di dunia lagi. Akhirat kosong, tak dibawa satu pun amalan baik di akhirat. Itu makna kata kasihnya Allah Ta'ala kepada orang kafir. Walaupun orang kafir ni jahat sejak manusia ke bumi lah, orang kafir ya, yang tidak beriman kepada Allah, tapi Allah beri balas baik juga, beri balasan baik atas kebaikan yang mereka buat di dunia. Beri kebaikan juga, balas jugalah kebaikan, tapi kat dunia lah. Mana kata Allah Ta'ala sayang jugalah. Pemurahnya Allah Ta'ala kepada mereka. Allah Ta'ala beri mereka panjang umur, kesihatan yang baik, kaya raya dan sebagainya lah. Baik. Makna hadis bahawasanya Allah SWT tidak akan sekali-kali membuat zalim kepada sesiapa yang buat walau satu kebaikan. Jadi mana-mana manusia kafir ke Islam ke, bila buat baik Allah Ta'ala tak zalim, Allah Ta'ala akan tetap balas. Untuk orang beriman dua, bayangan di dunia, balas setimpal di akhirat. Untuk orang kafir satu, balas setimpal di dunia. Lepas gitulah, bila orang tanya, apakah Allah Ta'ala terzalim? Tak. Setiap amalan baik yang manusia buat, Allah Ta'ala tak zalim, Allah Ta'ala akan balas juga. Untuk orang beriman dua, balasan setimpal di akhirat, bayangan di dunia. Balasan bayangan di dunia. Trailer lah. Macam film trailer lah di dunia. Orang kafir satu saja, balasan setimpal di dunia. Akhirat tak ada langsung amalan baik yang mereka akan dibalas. Mereka akan balas atas dosa-dosa mereka di akhirat nanti. Lepas tu kalau ada orang tanya, habis ada orang kafir yang tak dibalas di di dunia. Kalau orang kafir dia tidak buat amalan-amalan baik kat dunia, macam mana nak balas kepada amalan baik kat dunia? Jika orang kafir itu tak buat amalan baik, jika kafir buat amalan baik, dia balas setimpal di dunia. Tapi kalau kafir itu tak buat amalan baik, jahat belaka daripada A to Z, sejak balik terus dia buat jahat sampai mati, macam mana nak balas? Bila dia tak buat amalan yang baik di dunia, bahkan dia telah rasa nikmat yang banyak di dunia, maka Allah Ta'ala akan gandakan azab di dunia, di akhirat berdasarkan nikmat yang dia rasa kat dunia. Maknanya bila dia tak buat amalan baik satu pun di dunia, dia hanya merasa nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak di dunia, maka di akhirat nanti dia akan dibalas, digandakan azabnya berdasarkan banyak nikmat yang dia rasa kat dunia tanpa buat amalan baik. Allah Ta'ala walaupun dia tak buat baik, Allah Ta'ala beri juga nikmat, beri. Padahal Allah Ta'ala nak gantikan nikmat yang dia rasa begitu banyak kat dunia ni dengan azab di akhirat nanti. Untuk orang kafir. Untuk orang beriman tak. Untuk orang beriman, jika mereka berdosa di dunia, biasanya Allah Ta'ala akan beri cubaan, ujian, kesakitan, kesusahan, kemiskinan, kerusingan, penyakit-penyakit di dunia sebelum mereka mati. Apa tu? Untuk hapus kafarah dosa. Kafarah, sakit itu sebagai kafarah dosa kepada beriman. Orang kafir tak. Orang kafir tidak ada kafarah dosa, tak ada. Mereka akan dibayar atas dosa mereka di dunia ni, di akhirat tidak ada kafarah lagi. Orang beriman ada kafarah dosa. Bila mereka buat maksiat, amalan baik tak cukup ataupun tak ada, akan diberi sakit, diberi kesusahan, masalah, problem,
Itulah yang menyebabkan mereka dikafarahkan. Jadi untunglah orang beriman ni. Memanglah Nabi dah kata dah, orang beriman ni untung lagu-lagu mana pun. Bila ditimpa kesenangan, syakara, syukur, boleh pahala. Bila ditimpa musibah, kesusahan, sabara, sabar, boleh pahala. Dua-dua baik berlaku kepada orang yang beriman. Baik, habis. Jadi kita dah faham, Allah Ta'ala tak zalim. Mana-mana kebaikan yang manusia buat, sama ada kafir ataupun beriman, Allah tetap balas. Orang kafir satu saja balas timpal mereka di dunia. Orang beriman balasan setimpal satu di akhirat, yang kedua bayangan, balasan bayangan. Kurnia saja, bukan balasan sebenar. Habis. Kemudian hadis seterusnya, ada nak tanya? Tak ada. Mana Cikgu Ding? Ke bumi. Cikgu Azmi. Kau dikebumikan dia mati dah tak ke? Cikgu Azmi. Gimana KL kau? Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Ini dipanggil satu hadis yang menceritakan tentang pokok amalan ataupun asas dalam segala amalan kita agar diterima Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, la yaqbal, Allah Ta'ala tidak akan menerima minal amali, daripada amalan, mana-mana amalan yang kita buat, amalan baiklah, kecuali jika amal itu ada ikhlas, khalisan. Amal itu ikhlas semata-mata kepada Allah, khalisan, suci daripada segala niat hak lain. Amal itu hanya dibuat khusus untuk Allah sahaja. Sembahyang, puasa, zakat, haji, Quran, sedekah, doa, zikir, semuanya dibuat semata-mata kerana Allah. Barulah Allah Ta'ala terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala terima daripada amalan orang yang bertakwa. Siapa dia? Orang yang ikhlas. Orang ikhlas saja Allah Ta'ala terima amalan. Sebab tu bab ikhlas ni memang bab yang menyeramkan lah, mengerikan. Amalan kita 70 tahun, 80 tahun, 90, 100 tahun, jika tidak ada ikhlas, kosong. Pahala suti pun tak diberi, saja-saja. Tak. Puasa tu kat Allah, lelah ke diri, lapar begitu semua, sebulan, setahun. Tapi jika tidak ikhlas, maka kosong pahala, hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Tarawih pun sama, dapat lelah je lah. Sebab tu kata ulama, untuk dapatkan ikhlas, sebelum amal tu hadirkan hati. Ya Allah, aku buat ni kerana-Mu. Tak apa dah. Kalau sembahyang dekat, lillahi ta'ala, Allah, lillah, kerana Allah Ta'ala. Hadirkan, takut-takut tersalah niat. Mula-mula nak beramal tu lah. Di tengah amalan, ketika beramal, datangkan niat lagi. Aku sembahyang ni untuk-Mu ni, untuk Allah. Tak apa, hadirkan hati. Bila habis selesai amalan, istighfar. Lepas sembahyang istighfar, lepas zikir istighfar, lepas doa istighfar, lepas Quran istighfar, lepas haji, zakat, puasa, semua istighfar. Takut-takut Allah Ta'ala tak terima, insya-Allah dengan istighfar Allah Ta'ala terima lah. Sebab istighfar tu menghapus semua niat-niat yang tak baik. Ghafara yaghfiru, istighfar penghapusan atau tutup. Niat tak baik itu ditambus jadi niat baik lah. Itu kepentingan istighfar. Khalisan maknanya janganlah beramal dalam keadaan mensyirik ke Allah dengan sesuatu. Beramal ada syirik tak boleh. Beramal ada tauhid, semata-mata ikhlas kepada Allah. Jangan ada syirik menyentuh ke Allah dengan mana-mana niat. Aku sembahyang, datang sembahyang ni kerana orang tengok. Habis ya.
Datang kerana nak jumpa kawan-kawan, bukan kerana Allah pun. Habis. Wa butughi bihi waju, dan mencari semata-mata redha Allah. Jika beramal untuk dapat semata-mata dunia, dapat dunia. Buat ibadat untuk dapat kebendaan, dapat kebendaan. Dilantik jadi menteri untuk dapat harta yang banyak, dapatlah harta yang banyak. Rasuah sana sini, dapatlah. Keikhlasan tak ada, lama-lama Allah Ta'ala gulingkan dia lah. Baik. Hadis ini datang apabila seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Sebab Nabi sebut hadis ini, satu ketika Abu Umamah ni datang jumpa Nabi SAW dan tanya, wahai Rasulullah SAW, satu orang yang berperang untuk dapat pahala dan untuk dapat nama, macam mana ni? Abu Umamah tanya Nabi sebelum Nabi beri hadis ni. Ada orang yang Rasulullah, dia berperang berjihad ni, berperang lawan musuh. Niat dia dua. Pertama, untuk memang berjihad lah, untuk fisabilillah, meninggikan kalimah Allah. Satu lagi untuk dapat nama, biar kata dia ni orang yang berani, orang yang kuat berjihad, orang berani. Dua niat. Apa jawab Nabi? Nabi kata dia tak dapat apa-apa. Dua niat dibuat. Pertama untuk dapat pahala, yang kedua untuk dapat nama. Dapat pahala pun dikira ikhlas juga. Dapat pahala, dapat syurga, dapat bidadari, dikira ikhlas. Kata ulama, termasuk dalam mendapat redha Allah. Macam satu orang sahabat kan, dia berperang untuk dapat syurga. Itu dikira termasuk niat yang ikhlas. Kita semayang untuk dapat syurga, termasuk ikhlas juga. Sebab sahabat pun buat. Nabi kata, siapa yang nak dapat bidadari ni, pergi menyerang musuh tu. Sahabat terus. Jadi ni ada untuk dapat bidadari. Dapat syurga, bidadari, kedudukan tinggi dalam syurga dan sebagainya adalah dikira dikira mendapat redha Allah. Dapat pahala pun sama, untuk dapat redha Allah. Jadi Abu Umar tanya, ada orang tu dia berjihad, berperang untuk dapat pahala dan dapat nama, kemasyhuran, biar kata orang berani. Nabi kata dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Dia telah mensyirikkan niat. Dapat pahala satu, kerana Allah dah. Yang kedua, dapat nama. Mana tak ikhlas semata-mata untuk dapat Allah, untuk dapat pahala. Nabi ulang 3 kali, dia tak dapat apa-apa, dia tak dapat apa-apa. Sebab niatnya betul-betul untuk dua ni. Berbeza dengan orang yang beribadat kepada Allah, dia tujuan asal utama dia untuk dapat Allah, dapat redha Allah. Tapi pada masa yang sama, dia nak dapat juga sampingan-sampingan. Itu tak apa. Tujuan utama untuk dapat redha Allah. Yang sampingan-sampingan tak apalah. Aku datang sembahyang kerana Allah, tapi pada masa sama nak jumpa sasaing. Tak apa. Tak apa gitu. Untuk jumpa sasaing tak. Untuk dapat belajar agama. Agama tu kita masih ikhlas jugalah. Yalah. Untuk berehat di surau. Tak apa. Asalkan tujuan utama, kata ulama, lillahi ta'ala. Yang sampingan dikira termasuk ikhlas. Dia tahu hasilnya tujuan utama dua-dua. Yang pertama untuk pahala, yang kedua untuk nama. Tak boleh. Out. Sahabat banyak. Tujuan utama untuk Allah, yang kedua bidadari lah. Pahala yang besar lah, syurga lah. Tak apa. Utama untuk Allah. Tetapi yang tertinggi, maqam ikhlas yang tertinggi ialah
Dia beribadat semata-mata bukan untuk syurga, bukan untuk neraka. Bukan untuk pahala. Ini peringkat tertinggi ni. Maka wali-wali, nabi-nabi, rasul-rasul, mereka beribadat bukan untuk takut neraka, bukan untuk dapat syurga tau. Macam Rabi' Adawiyah kan. Ada kisah dia tu. Dia beribadat bukan kerana takut neraka, bukan kerana nak syurga. Ibadat semata-mata kerana Allah. Itu baru betul. Itu makam tinggi. Maka kita orang awam ni tak apa. Ibadat kita untuk Allah. Tapi ada juga tak aksesori tu, sampingan. Tak apa. Dikira mereka orang awam, tak apalah. Dikira ikhlas juga. Sebab sahabat pun ada niat begitu. Imam Ghazali, ambil sikit tentang kata-kata Imam Ghazali. Dia kata riak ada 4. Riak ni ialah tak ikhlas, buat amalan untuk menunjuk-nunjuk. Ada 4 bahagian, 4 jenis. Yang pertama, yang paling buruk lah, dia beramal bukan untuk pahala sama sekali. Dia beribadat bukan untuk pahala. Dah. Contohnya dia semayang di depan orang. Jika orang tak lihat, dia tak semayang. Jika orang tengok, dia semayang. Jika orang tak tengok, tak semayang. Kadang-kadang dia semayang di depan orang pun, wudu pun tak ada. Nak suruh dia semayang, jah. Dah. Wudu pun tak ada. Ini orang yang semayang tak si pahala. Orang ada semayang, orang tak ada tak semayang langsung. Ini tahap riak yang paling buruk lah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, dia buat ibadat nak pahala juga, tapi keinginan nak pahala tu lemah, kuat riak lagi. Tadi riak semata-mata, yang ni kuat riak, ada juga keinginan nak pahala. Tapi riak kuat. Contoh, jika dia beribadat seorang, dia tidak akan buat. Kalau orang tak tengok, tak si buat. Tak si buat. Jika orang tengok, dia pun buat. Dia pun buat. Maknanya, riak ni riak yang menyebabkan dia beramal. Kalau orang tak tengok, dia tak si beramal. Dia nak juga pahala, tapi riak mengatasi keinginan nak pahalanya itu, maka dia buat pun dah kena riak, amalannya pun kosong. Yang tadi kosong, ini pun kosong. Riak yang dikeji, yang tadi sangat keji, yang kedua ni dikeji syarak. Yang ketiga, riak juga nak pahala dan riak sama banyak, 50-50. Beribadat nak tunjuk orang 50%. Dan dia nak pahala pun 50% juga. Sama-sama banyak. Contoh, bila dia bersendirian, dia tak berminat untuk beramal. Dia berasa tak berapa nak beramal kalau seorang. Nak juga, tapi tu apa gagah, tak bersungguh kalau seorang. Tapi bila orang ramai, bila dia berjumpa orang ramai-ramai semayang sekali dengan dia, maka dia pun jadi berminat untuk beramal. Orang ada jadi berkeinginan sangat, berminat sangat. Bila orang tak ada, lemah lalulah. Jadi orang begini, apa nama ni, pahalanya dimakan oleh riak. Pahala ada 60%, riak 60%, habis kosong. Kosong juga. Yang keempat, dia nak pahala lebih banyak dari riak. Dia beribadat untuk dapat pahala, katakan 70% nak pahala. Tapi riak ada juga 30% sikit. Orang begini, bila orang tengok, dia akan semakin cergas beramal.
Bila orang tengok, dia semakin cegah beramal. Mula-mula tak khusyuk. Bila orang tengok, bismillah, khusyuk lah tu. Bila orang tengok, dia mencomelkan, mencantikkan, rokok, sujud, berdiri, no. Dia akan menggambarkan macam dia ni sembahyang yang terbaik lah bila orang tengok. Tapi bila orang tak tengok, sembahyang biasa-biasa je lah. Tak pakai baju, tak apa. Bila orang tengok, pakai jubah, serban, pakai cukup lekat. Dan sembahyang pun cantik, elok. Tunduk kepala ni, khusyuk lah konon. Bila orang tengok. Tapi bila orang tak tengok, sembahyang pakai keplekat saja. Baju tak ada. Dah. Ikhlas juga, tapi ada riak juga sikit. Orang begini macam mana? Pahala tetap dapat, tapi kurang. Sebab pahala dia mengatasi riak tadi. Sepatutnya pahala dapat 1%, tapi bila ada riak sikit, kurang sikit pahala tu. Baik. Sebab tu bila kita beramal, pastikan amalan kita ni kita cek dulu niat betul-betul kerana Allah, barulah amalan kita tu 100% dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa lah. Ada doa supaya kita dapat amalan dengan ikhlas. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu doa tu ada dalam kitab apa. Dalam ni rasa ada kot, tapi tak sampai lagi lah kot. Lambat lagi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Carilah buku-buku doa, ada insya-Allah. Doa terdapat ikhlas. Di galeri Hidayat pun ada. Akan beritahulah. Jadi yang paling penting sebelum beramal tu cek niat. Tengah beramal cek lagi, dan selepas beramal istighfar pada Allah, pasti Allah Taala akan beri kita amalan yang diterima olehnya, dapat ikhlas 100% insya-Allah. Baik, kita sambung lagi lah. Hadis yang 276 pada minggu akan datang insya-Allah tentang hak ayah terhadap anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Kalau juga Azmi, mana juga Azmi? Allah tak sapa lagi tu. Boleh, tapi makan masa lah. Kita rekaskan lah. Tanya direct to point senang. Apa tu? Kita pergi surah, ada semaya kan. Kita nak ikut dia, kita ikut lah contoh. Kita ikut tu dia rakaat 2. Lepas tu dia turun tahiyat awal. Lepas tu bila dia bangun, dia lagi dia batal tu. Kita hak 3 ni naik ke imam tadi. Jadi kita ikut mana ikut rakaat dia, ikut gitu. Kita bagus semaya rakaat. Tadi masa semaya tu rakaat kedua. Jadi makna bila rakaat kedua yang baru datang tu masbuk, tak? Masbuk ke muafiq? Maknanya dia masuk tu imam tu baca surah lain dah. Dia masuk rakaat kedua tu lah. Dah, dia masbuk muafiq ni tak kira rakaat kedua, pertama, ketiga, empat dah. Masbuk ialah orang yang bila dia datang, dia bertakbir, lepas takbir tu dia tak sempat baca Fatihah ketika imam belum rokok. Ketika imam masih berdiri, tak ada. Maknanya dia masuk takbir tu imam nak habis baca surah dah, surah lain. Ataupun imam nak rokok dah, Allahu Akbar, imam pun rokok. Itu masbuk. Ataupun Allahu Akbar, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rokok. Itu masbuk. Dia tak sempat baca Fatihah ketika imam masih berdiri, dikira masbuk. Dan dia kena ikut untuk imam. Ikut macam biasa. Bila untuk imam bangun untuk rakaat ketiga, ketu batal tubik, maka yang 3 orang ni sembahyang sendiri pun boleh, 1 orang naik jadi imam pun boleh. Nak imam tu dia nak ikut imam asal. Dah, ikut yang imam barulah, dia baca Fatihah macam biasa.
Kali ni dia baru satu rakaat ke? Ha? Dia satu rakaat. Betul dia naik tu. Rakaat kedua lah. Rakaat kedua mana bila dia turun dia kena baca tahiyat awal. Iyalah. Jadi saat ni baru lepas tahiyat awal. Iyalah. Iyalah. Sebab tadi baru rakaat pertama. Rakaat pertama tu tahiyat awal bukan untuk makmum, untuk tok imam. Untuk dia tidak ada tahiyat awal, cuma dia kena ikut tok imam sebab dia berjemaah. Dah. Bila dia rakaat kedua tok imam dah cabut lari dah. Bila rakaat kedua dia kena buat tahiyat awal pada rakaat kedua sebab untuk sembahyang dia bukan main tok imam. Dah. Begitu. Maknanya ikut sembahyang dia, jangan ikut tok imam dah. Sebab tok imam dah berpisah dah. Tidak ada kena mengena dengan tok imam lagi dah. Maka sembahyang ikut makmum lah. Sembahyang macam-macam, macam tok imam tak ada. Kecuali bila ada tok imam, kena ikut tok imam lah. Tok imam tahiyat awal, tahiyat akhir. Walaupun dia rakaat pertama, tok imam rakaat terakhir tu. Rakaat pertama ada tahiyat akhir, tapi kerana tok imam tahiyat akhir, dia wajib ikut tok imam tahiyat akhir. Kita ikut batal, kecuali mufarakah lain. Kena ikut tok imam ketika tahiyat akhir tu. Bila dia bangun sembahyang macam biasa, tok imam dah sara, maka dia sembahyang semula macam biasa, tahiyat awal, rakaat ketiga dan tahiyat akhir. Kalau sembahyang 4 rakaat lah. Boleh nanti kita akan baca terperincilah tentang masbuk dan muafiq. Jadi untuk secara umumnya masbuk ialah orang yang tak sempat membaca Fatihah ketika imam masih berdiri. Maknanya bila dah kat takbir tu imam rokok, maka wajib ikut imam. Ataupun dia takbir tu imam baca waladdallin, dia baru baca ia nak budu, tak ada dah nak habis imam tu nak rokok dah, tak ada. Maka dia kena rokok ikut imam. Muafiq orang yang sempat baca Fatihah ketika imam masih berdiri. Maknanya imam takbir ihram Allahu akbar, dia pun takbir ihram. Ataupun imam baca Fatihah, ia akan nak berdoa ia kena stain. Tak, dia pun Allahu akbar. Lepas waladdallin tu imam baca surah awal duha pun. Maka dah tu imam tu. Tu makmum dah baca Fatihah. Dah lah sebab awal duha tu panjang. Ini muafiq. Muafiq ialah makmum sempat baca Fatihah ketika imam masih berdiri. Mudah je. Kita agak-agak lah dia kita baca Fatihah ketika imam masih berdiri ni. Kalau tak ada, masbuk. Dah muafiq. Walaupun dekat pertama, kedua, ketiga, keempat. Contohnya kita datang tu imam dekat ketiga, baru bangkit Allahu akbar. Dekat ketiga tu imam, kita baru mari. Dekat pertama kita pun Allahu akbar. Dah baca Fatihah sama tu imam? Dah lah. Sebab baru sabar. Ada kita muafiq tu, bukan masbuk. Sebab kita dah dengan Fatihah, dengan kita sempat baca Fatihah ketika imam masih berdiri. Sebab imam baru bangkit daripada rakaat ketiga, Allahu akbar. Masuk kat ketiga ataupun kat keempat, baca Fatihah saja. Kita lepas tu imam Allahu akbar, bangkit tu pun Allahu akbar. Memang dah. Maka kita dikira muafiq. Kalau kita lambat sekalipun, baca Fatihah lambat, tu imam rokok dah, maka wajib kita baca habis Fatihah. Jangan tu rokok, sebab kita muafiq, bukan masbuk. Muafiq kena terus baca Fatihah sampai akhir, walaupun tertinggal, dengan syarat jangan tinggal 3 rukuk panjang. Rokok, sujud pertama, sujud kedua, tu imam lah. Kita diri lagi baca Fatihah. Jangan sampai tu imam bangkit sujud kedua tu, naik ke keempat ataupun sebagainya, maka batal sembahyang kita jika kita tidak turun rokok. Kalau tak ada Fatihah lagi, baik kita mufarakah lah, senang. Mufarakah mesra lah. Benda ni imamnya kedua tak habis-habis lagi, ia akan abud lagi, tak habis-habis baca lagi. Maka mesra lah, senang. Ya. Tahu dia? Itu juga Nabi. Maka rakaat tu dikira lara. Dia boleh ikut tu imam, tapi dia tak dapat 1 rakaat. Maknanya bila tu imam salah, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Dah? Dipanggil rakaat lara.
Maknanya dia baca fatwa tadi tu saja, tak ada apa rakaat lah. Maknanya bila dia berasa tak ada baca fatwa, imam nak naik sujud kedua dah, maka terus dia ikut imam. Ada? Sujud lalu. Ataupun tak sujud tak apa. Dia tunggu imam bangun. Ketika berdiri, dia bangun berdiri. Dia kata abang berdiri. Dah. Jadi dekat yang imam tu dekat kedua, dia masih dekat pertama lagi. Dia begitu. Jadi yang sebelum tu dia larang. Baik, kita akan baca dengan terperinci ketika sampai bab dia lah, insya-Allah. Ada lagi? Sambung dengan Ibu Khalid tadi. Situasi dia lah. Imam dia seorang saya. Lepas saya masuk. Saya makmum kan. Habis tu masuk yang ketiga pula. Jadi yang ketiga ni dengan saya tu ada connection ni. Makmum yang ketiga. Saya makmum yang kedua. Makmum siapa? Imam dia seorang. Kita masuk. Mau tahu Makmum. Kita sembahyang. makmum pertama lah. Yalah, yang betul masuk seorang lagi. Makmum kedua. Itu imam tu salam. Jadi saya ni jadi macam mana? Jadi makmum lah. Jadi makmum juga. Yang ketiga tadi makmum syukur rasanya adalah Yang ketiga sekali sah. So imam, lepas tu saya masuk senang untuk sendiri lah. masuk sebelah kanan lah. Masuk sebelah kanan. Makmum pertama. Lepas tu masuk yang makmum yang Kedua. Jadi imam tadi beri salam dah. Jadi saya dengan yang itu macam mana condition? Makmum lah. Makmum, dua-dua makmum. Ya. Jadi bukan yang ketiga ni tidak beriman dengan saya, tak lihat. Jadi makmum. Yang kedua, dua-dua yang belakang imam jadi makmum lah. Jadi kita tak payah kusah. Tak payah. Tak payah. Tapi sepatutnya bila kita dah sedar orang yang kedua tu datang nak jadi makmum, lebih baiklah undur belakang. Nak habis dah. Ketika tanya awal, tanya akhir. Tak apalah. Semayang macam biasa. Takut ada pendapat boleh jadi saya tu jadi imam pula. Jadi makmum balik. Makmum belakang tu ada setengah dapat orang kata boleh meniat jadi makmum. Boleh eh? Ya. Boleh. Makruh. Boleh tapi makruh. Dah. Untuk sembahyang biasa bukan sembahyang jemaah tak boleh. Kalau orang sembahyang imam waktu tamu itu, orang berjemaah dah, imam juga selagi. Jadi makruh juga. Imam tu orang mana? Kalau memang kalau biasa orang buat gitu bila mari nampak ada. Imam tak ada. Cuma aku dua orang. Ada kata orang dulu dia tu ada dah sekolah ada apa sebab imam juga. Jadi Maknanya berbilang jemaah lah. Dia makruh. Mazhab Syafi'i makruh. Tapi dalam mazhab lain rasa tak boleh. Mazhab Syafi'i makruh. Kalau sembahyang jemaah tak boleh. Tidak sah. Berbilang-bilang jemaah dalam satu kawasan, kecuali tempat tu dah sesak dah, masjid penuh dah, terpaksa buat tempat lain, itu dimaafkan. Di penjara satu ayu jadi ada makmum sembahyang dah sembahyang kita ikut belakang takkan kita dia sembahyang jamak dengan jamak lah dua sembahyang sama kita ikut dia sama juga kita di makmum lah. kita makmum sangka dia tu imam sepasang tu yang imam tu sebagai jamak jika tinggi akan niat bayar jamak lah jamak juga itu bahaya ni
Kata. Ya nah. Ya ya. Tapi tiba-tiba dia bayar tamak. Kita niat nyamuk. Jangan nyamuk. Nyamuk kosan tu tak. Kosan. Nyamuk kosan lah kan. Yang kuasa. Dia boleh mufaraqah tu. Mufaraqah senang. Sebab kita niat jam qasada. Mana boleh semai tamam. Mana bila kita tengok dia sudah apa nama ni semai tamam, kita mufaraqah senang. Boleh mufaraqah. Mana dia semai 4 kita semai 2. Sebab ni luar biasa pelik ni. Sepatutnya tak dia biasa di R&R orang musafir. Nah, patut kita memang kita sangka baik. Semua akan sembahyang berkuasa. Tiba-tiba mai tamam. Mana itu orang awam tu, orang tempatan lah tu. Mak jual situ. Orang kampung. Maka kita boleh mufaraqah. Mufaraqah. Baik, ada lagi? Ayah. Ada. Sebelah kiri nak tak aktif anak ni. Dia berhadap, dia tahu dah. Dia alih dah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma wa ihsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi